pemboleh ubah tersebut dan membolehkan pemboleh ubah tersebut disimpan dalam storan ingatan dengan berkesan. Jenis data yang akan dipelajari ialah integer, double boolean, char, dan string. Jenis-jenis data ini dapat dikelaskan kepada 3 bahagian utama, iaitu nombor teks dan nilai logik. Nilai nombor atau nilai berangka tersendiri daripada nombor bulat dan nombor perpuluhan. Nilai teks adalah seperti satu aksara dan satu retakan aksara. Nilai logik mempunyai 2 keadaan sahaja, iaitu benar dan palsu. Raja 3.2 menunjukkan peta pemikiran pokok bagi pengelasan jenis data. Okay, jadi data nombor baca. Contoh dia. Jenis data nombor bulat int, contoh negatif apa? Negatif dalam bahasa Melayu 89. depan 9. 620. Okey. Satu kosong. Nombor perpuluhan 0.09 1.43 teks aksara contoh A, B 8. Apa tu saya tak boleh Ringgit, tanda ringgit. Ringgit tu perpuluhan. Peratus. Sorry. Rentetan string contoh Malaysia, Borneo. Nilai logik benar dipaparkan sebagai true dalam atur cara, palsu dipaparkan sebagai false dalam atur cara. Okay. Sambung sikit lagi bawah dia. Bawah. Dalam Pengaturan pemboleh ubah ditakrifkan sebagai jenis data pada permulaan atur cara. Jenis-jenis data ini perlu diketahui oleh murid supaya murid dapat membiasakan setiap jenis data dan kegunaannya. Murid juga perlu mampu menggunakan pemboleh ubah yang dipilih dengan jenis data yang sesuai bagi atur cara yang akan dibangunkan. Okey, terima kasih Marcus. Okay, so kita dah jadi hari ini yang kita nak tengok menggunakan jenis data sama ada integer, boolean, double, char dan string dalam segmen kod dalam coding Python kita lah. Jadi kita kena tahu dulu jenis data yang ada ataupun yang boleh kita guna untuk coding kita. Okay, untuk dalam ni kita akan guna Python lah. Okay, untuk Python ni jenis data yang boleh kita gunakan. Jadi kita kena tahu dulu. Okay, kenapa pentingnya jenis data ni? Sebab kita jenis data ni digunakan semasa pengisytiharan pemboleh ubah. Maknanya sebelum kita buat coding tu kita kena declare dulu variable tu. Okay, pemboleh ubah tu. Jadi untuk membenarkan atur cara mengenal pasti kegunaan pemboleh ubah tu. Okay, dan pemboleh ubah tu biasa kita wakilkan sebagai huruf lah, apa-apa huruf. Kemudian kita kena declare dia pemboleh ubah tu dia jenis apa, jenis data apa. Kita nak masukkan nombor, kita guna jenis data nombor. Kalau kita nak masukkan jenis data teks, kita guna char. Ni yang kita akan belajar nantilah. Hari ni kita tengok integer dulu. Okay. Kemudian jenis data yang akan dipelajari, okay, integer, double kita belajar teori je sebab double ni untuk Python dia tak guna jenis data double. Dia guna integer. Tapi awak kena tahulah kegunaan dia. Kemudian boolean, char dan string. Jadi kita kena ingatlah, awak kena ingat jenis data yang ada ialah integer. Kenapa tak detail? Okey, integer, double, char, boolean dan string. Okey. Kemudian kita kelaskan jenis data ni kepada 3 bahagian. Kalau awak tengok rajah ni, jenis data kita bahagikan kepada 3, iaitu nombor, teks dan nilai logik atau boolean. Okay, kalau nombor ni ada 2 jenis lah. Okay.
Macam yang awak belajar matematik tu. Okey, kalau nombor sama ada nombor bulat. Maknanya kalau dalam coding kita nak suruh pengguna masukkan data yang berjenis nombor bulat. Nombor bulat ataupun round number lah. Bahasa Inggeris round number. Bahasa Melayu ni nombor bulat. Jadi nombor bulat tu sama ada nombor negatif ataupun nombor positif ataupun sifar lah. Jadi contoh nombor bulat yang diberi di sini negatif 89 ataupun nombor positif lah. Apa-apa nombor yang positif lah. 50 ke, okay, 700 ke, ataupun nombor sifar. Itu ialah data yang berjenis integer. Okay. Jadi kalau dalam coding, dalam kod Python ni kita tak perlu tulislah panjang. Integer kita biasa tulis int je, int. Ringkasan dia. So int tu ialah data tu berjenis integer. Kemudian kalau nombor perpuluhan adalah dalam bentuk jenis data double. Okay. Perpuluhan sama ada nombor perpuluhan positif atau negatif. Perpuluhan negatif ke. Okay, asalkan dalam bentuk perpuluhan, dia guna double. Kemudian kalau data tu berjenis teks, maknanya kita nak suruh user masukkan data yang berjenis teks. Jadi kita boleh gunakan, kalau teks ni dia ada dua jenis pula. Sama ada teks dalam bentuk aksara. Aksara ni ialah huruf. Huruf ataupun bukan huruf saja. Okay, aksara ni kalau sebut aksara, semua yang ada pada keyboard awak. Jadi pada keyboard awak ni ada huruf, pada keyboard komputer awak ada nombor, ada simbol, okay? Simbol ringgit ke, simbol peratus ke, okay? Simbol tanda soal, simbol slash ke, dash ke sama dengan ke. Jadi semua tu kita panggil aksara. Okay, aksara. Jadi aksara ni dia adalah berjenis char. Jenis data dia adalah char. Kita kena tahulah char. Okay. Kemudian untuk teks yang berjenis perkataan, dia panggil rentetan. Rentetan ni tak kena tahulah istilah-istilah dalam bab ni awak kena faham. Kalau sebut rentetan tu ialah perkataan. Huruf dengan perkataan berbeza. Huruf tu satu-satu kan, A ke B ke C ke, huruf kecil ke, huruf besar ke, itu ialah huruf ataupun aksara. Okay, aksara ni macam tadi lah, nombor ke, simbol ke. Jadi kalau perkataan, satu perkataan. Okay, ataupun ayat. Okay, dia panggil rentetan. Perkataan ataupun ayat. Kemudian rentetan ni, jenis data dia kita panggil string. Jadi kalau kita nak buat coding dalam Python ni, kalau kita nak suruh user masukkan sesuatu perkataan ataupun ayat, jadi kita guna jenis data dia string. Jadi semasa kita buat pengisytiharan pemboleh ubah, okay, kita kena masukkan string lah, perkataan string dalam coding kita. Kemudian jenis data yang logik, nilai logik ni dia panggil boolean. Istilah dalam dalam coding ni, kalau jenis nilai logik dia panggil boolean. Boolean ni sama ada pernyataan tu benar, kalau benar ni dia dipaparkan sebagai true dalam atur cara tu. Kalau palsu dia dipapar sebagai false. Satu pernyataan yang palsu dia dipapar sebagai false dalam atur cara. Okey, itu berkaitan jenis data. Kemudian kita tengok jenis data integer ni. Siapa nak baca jenis data integer? Boleh tidak ada? Cikgu, saya cubalah. Okey, cuba. Bagus. Integer ialah nombor yang tidak mengandungi bahagian pecahan dan tidak mempunyai titik perpuluhan. Integer juga dikenali sebagai nombor bulat. Integer boleh terdiri daripada nombor negatif, sifar dan nombor positif.
Sambung muka surat 78. Paragraf 3.3 menunjukkan garis nombor bagi nilai Hmm? 3. Dalam pengaturcaraan, integer selalu digunakan dalam penyelesaian masalah matematik yang melibatkan operasi-operasi matematik yang tertentu. Jadual 3.1 menunjukkan operator matematik, simbol dan contoh. Okey, bahasa pengaturcaraan Python bawah ni. Sambung. Bahasa pengaturcaraan Python, C dan Java menyokong jenis data integer. Sintaks umum yang digunakan dalam pengisytiharan. Ini macam mana baca? Pengisytiharan. Pengisytiharan nombor integer yang ialah int. Fungsi int digunakan khusus untuk membuat penetapan sesuatu nilai pemboleh ubah adalah sentiasa. Okey. Bagus. Terima kasih Lipeci. Okey, jadi yang ni kita tengok jenis data integer yang kita nak belajar hari ni. Okay, jadi integer ni kita kena tahulah sifat-sifat dia, nombor yang tidak mengandungi pecahan. Macam awak belajar matematik lah, sama je konsep dia. Okay. Nombor tidak ada pecahan dan tidak ada perpuluhan. Itu ialah jenis data yang berjenis integer. Okay, jadi integer juga dikenali sebagai nombor bulat atau dalam bahasa Inggeris dipanggil round number. Okay, integer boleh terdiri daripada nombor negatif sifar dan nombor positif. Kemudian ni carta dia. Okay, garis nombor untuk nilai integer. Ni untuk negatif 3 hingga 3. Dia banyak lagi lah untuk integer ni. Kemudian okay, jadi kalau awak tengok dalam jadual 3.1 ni, ni kena tahu. Operator, walaupun kita guna konsep matematik, tetapi dalam komputer dia ada sedikit perbezaan. Dia cuma guna konsep matematik, tetapi simbol-simbol dia sedikit berbeza bila kita buat coding. Jadi kita tengok simbol yang akan kita guna untuk operator. Kalau tambah, simbol matematik samalah tambah. Okay, simbol dalam komputer, maksudnya simbol yang dalam komputer ni yang kita akan guna dalam coding Python kita nanti. Apa nama maksudnya? Leucine. Okay, sekejap. Kemudian kalau tolak sama, okay, ada pengiraan dia. Tolak sama yang berbeza ialah darab dan bahagi. So kalau kita nak buat operasi darab dalam coding kita, operasi simbol matematik darab, okay, kemudian dalam komputer ataupun dalam coding kita tak boleh guna simbol darab. Langkah tu kita kena buat simbol star. Jadi kalau kita nak buat operasi dalam coding untuk menunjukkan operasi darab, so awak kena tulis star lah dalam coding tu. Jadi 23 star 8 bermaksud 23 darab 8. Ini kena tahu, wajib tahu kalau kita guna Python ataupun apa-apa programming language yang lain, samalah. Okay, 23 star 8, so sama dengan 184. Kemudian untuk bahagi, kalau kita nak buat operasi bahagi dalam coding, simbol matematik dia bahagi, kemudian dalam coding kita kena letak simbol slash ni. Slash, jangan terbalik slash pula. Slash yang condong ke kiri tu. Itu bermaksud bahagi. Bukan pecahan kadang-kadang ingat slash ni pecahan, bukan. Slash ni ialah bahagi. So 66 slash 3 bermaksud 66 bahagi 3. So dapatlah nilai dia 22. Jadi jenis data integer ni kalau untuk programming language Python, untuk C, Java, dia menyokong jenis data integer. Maknanya kalau kita tulis coding dalam Python ke ataupun dalam C ataupun dalam Java, kita boleh gunalah int ni, integer. Sinteks umum
yang digunakan dalam perisytiharan membawa integer ialah int. Maknanya kalau setiap umumnya maknanya macam kita bila kita nak tulis coding tu, kita tak payahlah tulis penuh integer, kita just tulis rekas dia int je. Jadi kalau fungsi in ni digunakan untuk membuat penetapan suatu pemboleh ubah adalah sentiasa integer. Nilai dia masukkan tu adalah sentiasa integer. Jadi ini yang kita boleh try. So siapa yang ada Python tu, awak boleh try lah. Okay, kalau awak guna komputer, boleh buka lah program Python awak. Okay, kalau awak guna handphone, boleh try type coding ni dalam Python. Ataupun kalau tak ada, awak pergi yang online punya Python lah. Macam semalam cikgu bagi tahu W3 Schools tu. Boleh je type coding ni. Jadi untuk contoh 3.1 ni kita nak tahu fungsi in. Menggunakan Python yang ni dia version lama. Okay, contoh macam cikgu. Kita buat sama-sama lah. Okay. So cikgu harap bila cikgu tunjuk ni, cikgu buat, awak pun buat sama-sama. Sebab dalam makmal pun kadang cikgu suruh buat masing-masing buat ke Python. So sekarang ni cikgu cuma arahkan dan cikgu assume awak buat lah. Okay, kalau tak boleh buat sekarang pun, lepas ni kena buat dan try. Okay, dan kena run. Jangan type saja. Sebab kita kena belajar dulu type coding dalam Python. Okay, so sekarang awak buka dulu Python. Okay, jadi kita type coding ni. Terus je, kalau dalam Python ni kita type ni. Awak nampak dah? Okay, dia memang tulisan ni tak berapa besar sangat lah. Okay, A sama dengan int. Okay, kemudian kita kurungkan dia 10. Kalau tak space pun tak apa. Kalau nak space pun boleh. Okay, bermakna A ni akan pemboleh ubah lah. Yang huruf tu ialah sebagai pemboleh ubah. Awak boleh letak apa-apa huruf pun. X ke, Y ke, Z ke. Asalkan kita istiharkan, kita declare dia di sini. Ini maksud kita istiharkan ni, kita declare, kita bagi tahu komputer bahawa A ni adalah jenis integer. Pemboleh ubah A akan sentiasa memegang nilai integer apabila fungsi in digunakan. Okay, kemudian enter, kemudian pemboleh ubah B pula. Sama dengan B ni ialah data berjenis integer. So kita type bunyi data dia integer. Kemudian kita masukkan nilai, contohlah 29. Tutup kurungan. Kalau awak tertinggal kurungan walaupun satu, dia tak boleh nak run. Jadi untuk coding awak mesti berhati-hati. Okay? Walaupun awak tertinggal koma ke, awak tertinggal tanda equal ke, slash ke, satu tanda pun tak ada ralat. So kena sentiasa careful lah semasa menaik coding. Okay, kemudian enter. Okay, kemudian kita masukkan formula. Formula C. Ni pemboleh ubah C pula. Okay, kemudian sama dengan A tambah B. Jadi kita tahu tadi untuk A tu 10. Kalau untuk B 29. Jadi kita enter print. Print ni maknanya kita kalau dalam Python, print tu maksudnya kita nak keluarkan output, bukannya kita nak suruh komputer print cetak. Memang print maksud cetak, tapi bukan kita nak print nak sambung ke komputer. Jadi kalau dalam Python, arahan print ni maknanya kita nak keluarkan output dia. Maknanya cetak C, maknanya keluarkan output C tu. Okay, C tadi ialah A tambah B. Okay, kita nak keluarkan output C, buka kurungan C, tutup. Dia memang dia punya peraturan dia begitu buka dan tutup. Kemudian bila kita enter, bila lepas print awak enter, dia akan keluar total. Bermakna Python ni dia akan mengira
Sebab bila kita dah masukkan simbol operator tadi kan, operator matematik tadi tambah. Jadi Python ni dia faham lah arahan tu. Maknanya dia akan tambahkan nilai A tadi. A ialah 10, B ialah 29. So bila kita type print, kita mengarahkan komputer untuk keluarkan output C. So dapatlah total 39. Boleh? Jadi kalau yang belum try, awak try lah lepas ni untuk Python ni. Kemudian awak buat aktiviti 3.1. Okay? Aktiviti 3.1 dalam Python dan hantar screenshot lah dalam Google Classroom. Boleh? Hazan. Boleh. Okay. So cikgu start sampai sini. Jangan lupa buat nota dalam video, tengok video tu, buat nota. Dan juga aktiviti 3.1 screenshot coding Python yang awak dah buat. Okay. So kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Ya, Terima kasih, Cikgu. sama.